Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan nikmat yang besar lagi kepada kita. Walaupun berbagai-bagai ujian dan cabaran yang kita hadapi, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita istiqamah dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Kita akan menyambung kembali seri kuliah kita pada malam ini. Masih lagi dalam bab berkenaan dengan iman, dengan kepercayaan kita, dengan keimanan kita, akidah kita, pegangan kita dengan apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui utusan dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita yakini dan apa yang perlu kita imankan, yakni kita percayakan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan bahawasanya Allah Taala telah memfardukan atas segala hamba-Nya Allah, membenarkan dia Nabi Muhammad, dan memfardukan pula atas segala hamba-Nya Allah mengerjakan taat akan dia Nabi Muhammad pada barang yang disuruhnya Nabi, dan mengikut akan barang yang dikerjanya Nabi dan barang yang diperbuatnya Nabi. Ini satu perintah, satu kefarduan, satu kewajipan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Taala, iaitu Allah Subhanahu Taala telah memfardukan kepada kita sebagai hamba supaya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi, kita kena benarkan dia. Hatta pada fikiran kita, pada logik akal kita benda tu tak logik sekalipun, dia tetap kita kena membenarkan. Sebab membenarkan apa yang diberitahu, apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu kefarduan, satu kewajipan. Sebagaimana cerita kisah Isra wal Mi'raj, yang bahawasanya Allah SWT bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa berjalan daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Yang mana pagi esok tu Nabi cerita kepada orang kafir, Nabi cerita kepada orang Islam, yang mana sebahagian daripada umat Islam tak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberitahu oleh Nabi iaitu dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu taala daripada Masjidil Haram kepada Baitul Maqdis di Palestin dalam satu malam sahaja. Jadi sebahagian orang Islam imannya tergoyah dengan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir memang tak percayalah. Orang beriman, hatta orang beriman sekalipun ada yang tergoyah imannya, ada yang murtad, na'udzubillah, dengan sebab apa yang diberitahu oleh Nabi bagi mereka tidak masuk akal. Sedangkan sekarang tak ada masalah lah. Zaman Nabi dulu, perjalanan daripada Mekah ke Palestin adalah satu perjalanan yang jauh, yang mustahil boleh berjalan dalam satu malam. Tapi di zaman kita itu tak mustahil dah. Berapa jam je daripada Mekah ke Palestin. Hatta kita nak pergi ke Mekah sehari ni dengan kapal terbang hanya 9 jam sahaja. Hanya 9 jam je. Hanya 5 jam ataupun 9 jam. Tak ingat lah. Sama ada 5 jam ataupun 9 jam. Nak kata tak sampai sehari semalam pun. Cepat ni. Jadi apa hak Nabi bagi tahu sama ada perihal hal-hal keduniaan ataupun perkara-perkara ukhrawi yang kita tak pernah lihat lagi, seperti seksa kubur, nikmat kubur, kita nikmat dalam syurga, azab dalam neraka, apa yang berlaku di hari kiamat, di hari akhirat, semuanya telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita kena benarkan, walaupun benda tu kadang-kadang tu kita tak masuk akal, kita kata. Sedangkan benda yang kita kata tak masuk akal, benda yang mustahil pada pekerjaan kita adalah perkara yang haram bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib kita membenarkan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memfardukan pula
yakni oleh Allah Subhanahu taala atas segala hamba-Nya ya Allah, yakni kita mengerjakan taat akan dia nabi, rasul, pada barang yang disuruhnya rasul. Yang kedua lagi, Allah Taala memfardukan, mewajibkan kepada kita sebagai hamba Allah, kita kena kerjakan, kita kena buat, ikut segala perintah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap apa yang Nabi suruh. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam Quran sebut, wahai orang yang beriman, taatlah oleh kamu akan Allah Subhanahu taala, dan taatlah oleh kamu akan Rasul. Kalau kita kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua ketaatan, dua kepatuhan ini adalah kepatuhan yang mutlak. Setiap apa yang Allah Taala perintah, setiap apa yang Nabi perintah, kita kena buat. Walaupun pada pandangan kita benda tu tak sesuai dengan kita lah, tak serasi dengan kita lah, tu kita rasa tak nak buat lah, malas lah, pada pandangan kita. Tapi bila benda tu datang daripada Allah, datang daripada Rasul, wajib kita kena buat. Taat, taat setiap apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut akan barang yang perkara yang dikerjanya Rasul, dan barang yang diperbuatnya Rasul. Setiap apa hak Nabi buat, setiap apa Nabi kerjakan, kita kena ikut. Dipanggil sunnah. Sunnah ni ada dua. Ada sunnah yang wajib kita kena ikut. Apa dia sunnah yang wajib kita kena ikut? Kita kena ikut sebagaimana Nabi berjuang, memperjuangkan agama. Kita kena ikut sebagaimana Nabi berjuang, melawan fahaman-fahaman, ajaran-ajaran yang bertentang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik, kekufuran, munafik. Dan satu bahagian lagi adalah sunnah yang sunat. Macam pakai serban, pakai jubah, simpan janggut, bersugi. Itu sunnah-sunnah yang sunat kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah terbagi pada dua. Ada sunnah yang wajib kita kena ikut, ada sunnah yang sunat kita kena ikut. Maksudnya kita kena ikut belaka lah. Apa hak Nabi buat, apa hak Nabi kerjakan, kita kena ikut. Ada benda hak kita boleh ikut. Nabi dia kahwin, dalam satu masa 9 orang serentak. Orang kata 9 orang tu semua hidup belaka lah. Jadi isteri Nabi SAW tu khususiah dia panggil. Khususiah, perkara yang istimewa, khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yang tidak boleh syariat ni kepada umat dia. Ada khususiat. Jadi ada perkara yang kita tak boleh ikut. Jadi kebanyakan perkara yang Nabi buat, kita wajib kita kena ikut, dan ada kalanya sunat kita ikut. Itu adalah kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Nabi lah qudwatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, kata Allah Taala. Sungguhnya adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah, ikutan yang baik, yang elok. Yang mana hak Nabi buat, semua kita kena buat belaka. Sebab Nabi buat tak ada benda hak tak molek, semua molek belaka, semua bagus belaka. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang hamba, dan jika ia seorang hamba percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun, dan bahawasanya tidak diterima akan iman seorang hamba. Iman seseorang hamba, iman kita ni, yang kita kata kita nak orang beriman, kita orang Islam, kita beriman, percaya kepada Allah. Iman kita ni tidak akan diterima. Apa? Walaupun dia percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Taala tu wujud, Allah Taala tu satu, Allah Taala tu yang maha berkuasa. Dia beriman Allah Taala tu ada. Tapi dia tak percaya hingga ia percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dia kira diiktiraf sebagai orang beriman. Kalau dia percaya, kalau setakat percaya dengan Allah saja, Nabi dia kufur, dia ingkar, maka orang tu tak diiktiraf sebagai orang yang beriman. Seorang yang beriman, dia diiktiraf sekiranya dia percaya kepada Allah,
dan dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dalam kalimah syahadah kita dia ada dua ayat. Dua kalimah syahadah rupanya. Dua kalimah syahadah. Kalimah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah satu. Yang kedua, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Kalimah dua kalimah syahadah kan. Dia berangkai dua kalimah ni. Tak boleh kita asyhadu an la ilaha illallah saja. Kena ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah iman kita dikira orang yang beriman. Iman kita diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman dengan Allah saja, tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang Yahudi alaihi laknatullah, yang mereka ni beriman kepada Allah tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala, mereka ingkar. Yang mana mereka ni dipanggil ahli kitab. Mereka ni setara dengan orang musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Allah Ta'ala samakan mereka ni satu taraf. Sedangkan mereka beriman kepada Allah. Bahkan mereka ada kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka baca, mereka beriman dengan apa yang ada kitab Taurah. Tapi sebab mereka tak percaya, tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni termasuk dalam golongan orang yang kafir, yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Macam itulah juga kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita tak berguna. Iman kita tak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita orang iman yang tak jadi. Bukan iman original dah. Tu. Apa dia kata sini? Hinggalah ia percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan sekalian barang yang ia Nabi Muhammad datangkan dengan dia barang tu adalah wahyu, ajaran, ucapan, hadis, Quran, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang Nabi bawa, setiap apa yang Nabi khabarkan, kita kena beriman, kena percaya. Jangan kita dok bangkang. Hak Nabi khabar ni tak betul. Nabi bagi tahu ni tak benar. Nabi ni manusia macam kita juga. Benda kita percaya ke dia? Inilah keluarnya golongan anti hadis, yang hanya percaya dengan Al-Quran tapi tak beriman dengan hadis-hadis Nabi. Dia kata hadis-hadis Nabi pelabuk belaka ni, nipu belaka. Sebab Muhammad tu dia kata manusia juga, tak lari daripada silap dan salah. Memanglah Nabi tu manusia juga, tapi dia ada sifat maksum, sifat terpelihara. Allah Ta'ala nak lantik seorang Nabi, seorang Rasul ni adalah orang-orang yang terpilih. Antaranya orang tu ialah maksum. Apa maksud maksum? Mereka ni terpelihara daripada salah dan silap. Terpelihara daripada melakukan dosa-dosa. Bukan cara-cara orang nak pilih, Allah Ta'ala nak pilih jadi Rasul. Allah Ta'ala nak pilih kita jadi Rasul, nak mudah kita tak. Dia akan pilih orang yang terpercaya, orang yang terpilih di antara yang terpilih. Kata apa hak Nabi bawa, kita kena beriman. Kalau kita kata beriman Nabi, tapi setiap apa hak Nabi bawa kita tak beriman, itu bukan panggil iman. Dan ia hamba percaya akan yang dikhabarkan daripadanya Nabi, daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat. Setiap apa Nabi bawa, setiap apa Nabi bagi tahu, setiap apa Nabi beritakan, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang hari kiamat, pada mahsyar, azab kubur, seksa dalam neraka, mizan, timbangan neraca timbangan, tiang sirat, semua Nabi nak cerita belaka. Nabi ni ilmu pengetahuan sangat luas. Dia mengetahui ilmu sejak daripada alam diciptakan sampailah ke hari akhirat. Wahyu daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sekali. Habis tu Nabi boleh cerita tentang pada mahsyar macam mana, hari akhirat macam mana, mizan macam mana, timbangan, hisab macam mana, tiang sirat macam mana, dalam syurga macam mana, dalam neraka. Nabi tahu belaka semua dalam pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa Nabi bagi tahu,
kita kena beriman, kita kena percaya, kita kena yakini apa Nabi bawa, apa Nabi bagi tahu adalah betul dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia berkata-kata, dia bercakap-cakap daripada hawa nafsu dia dak. Setiap apa yang dia khabar tu, bukan daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Setiap apa yang Nabi bercakap, setiap apa Nabi bertutur adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita kena beriman, wajib kita kena percaya apa yang dibawa oleh Nabi. Dan setengah daripada yang demikian itu, yang demikian yakni perkara yang dikhabarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada benda hak Nabi bagi tahu, hak Nabi beritakan, ceritakan kepada kita, yang mana wajib kita kena beriman, ialah wajib kita yakinkan dengan tanyanya munkar dan nakir bagi orang yang telah mati. Nabi ada sebut dalam hadis, beberapa hadis, tentang setiap orang anak Adam bila dia meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, akan datang dua orang malaikat munkar dan nakir. Dia akan tanya kepada orang yang mati itu berkenaan dengan urusan agama dia. Betul ke? Saya cek gali kubur tak ada pun orang mati tu, malaikat duduk tanya dia. Memanglah. Sebab mayat orang yang telah mati, dia bukan berada di alam dunia lagi. Mereka dah berada di alam yang lain, alam barzakh. Kita misal orang yang tidur dalam mimpi. Kawan kita ni tidur, dalam tidur dia mimpi kena kerja ke harimau. Berlarilah dia, takut takut kena makan kerimau, tekan kerimau. Berlari berpeluh-peluh dia. Kita tengok dia tidur okey je, relax tapi sebenarnya dia dalam keadaan letih ni, berlari. Lari daripada rimau. Kita tak nampak pun dia letih, tak nampak pun dia kena kejar rimau. Memanglah sebab dia di alam lain, iaitu di alam mimpi. Macam itulah juga orang yang mati, orang yang telah meninggal, mereka berada di alam barzakh. Kita tak tahu apa yang berlaku di alam barzakh, kecuali orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT, bila dia boleh nampak orang yang kasyaf. Kita tak sampai lagi tahap tu. Jadi nak katanya orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang duduk dalam alam barzakh, dia akan ditanya oleh dua orang malaikat munkar dan nakir. Tanya benda. Orang yang mati yang lain daripada Nabi, para Nabi tak payah tanya dah. Malaikat-malaikat tak akan tanya para anbiya, orang-orang soleh. Sebab mereka ni mempunyai lesen, mempunyai lesen yang besar. Tak tanya pun tak apa, mereka memang confirm boleh jawab. Nabi orang hak dekat dengan Allah. Ada pun orang awam macam kita ni memanglah kena tanya. Tanya benda, ditanya daripada tauhid. Ma rabbuka wa man nabiyyuka. Siapa dia Tuhan kamu, siapa dia nabi kamu. Tu. Masa duduk atas dunia itu, buku panduanmu benda. Tu. Semua tanya mereka. Dan daripada agama dan daripada nabi, agama benda atas dunia itu beramal tak? Kalau kita kata kita agama Islam, agama Islam, rukun Islam berapa? Rukun iman berapa? Tu Al-Quran tu macam mana? Tu mau beramal tak dengan Al-Quran tu? Nabi Muhammad tu macam mana? Kita kalau tak belajar ilmu tauhid, tak belajar ilmu agama atas dunia ni, seloklah kita dalam kubur. Esok kena tanya ke munkar nakir. Ni rukun Islam pun tak tahu, rukun iman pun tak tahu. Ada anak-anak Nabi, keturunan Nabi, siapa dia pun tak tahu. Nabi lahir mana, Nabi wafat mana pun tak tahu. Katanya orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad, tapi berkenaan dengan agama tak tahu benda sehabuk. Na'udzubillah. Bila dia di dalam kubur esok itulah benda perkara-perkara yang akan ditanya oleh dua orang malaikat munkar dan nakir. Kalau kita tak belajar agama, kalau kita tak belajar ilmu tauhid, kalau kita tak belajar ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya kita pelajari, ilmu fardu ain dia panggil. Ilmu fardu ain kita kena ingat ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf.
Tiga serangkaian ni ilmu hak wajib kita kena belajar. Alah itu fardu kifayah je. Alah itu fardu kifayah. Hak ni wajib kita kena pelajari. Ilmu asas bagi seorang yang mendakwa diri dia orang Islam, wajib dia kena belajar ilmu asas dalam agama. Ilmu tauhid, ilmu fiqh untuk ilmu tauhid untuk akidah pegangan dia, ilmu fiqh untuk amalan ibadat dia, ilmu tasawuf untuk menjaga hati dia, daripada digoda dilalaikan oleh syaitan. Jadi ini adalah antara setengah daripada perkara hak Nabi khabarkan, beritakan kepada kita kena percaya, ialah pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Pertanyaan mungkar nakir ni antara fitnah kubur, yang kita kena berlindung. Sebab apa? Kalau kita tak boleh jawab, na'udzubillah, teruklah kita diazab dalam kubur. Tak sampai apa akhirat lagi baru dah duduk dalam kubur ni. Tapi kita telah diazab oleh Allah SWT. Itu kita minta Allah Ta'ala, Allahumma ja'al qabrana raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur kami esok tu satu taman daripada taman-taman syurga, dan janganlah jadikan kubur kami esok satu lubang, satu lorong, satu terowong daripada terowong-terowong neraka, na'udzubillah. Sebab situlah asal usul kita boleh nikmat ataupun kita boleh azab, iaitu di alam barzakh, sebelum kita sampai ke alam akhirat lagi. Itu perkara yang wajib kita kena yakini. Jadi rasanya setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung kembali sesi kuliah kita. Mana yang baik kita 2-3 hari ni line tak berapa clear sangat. Jadi minta maaf banyak-banyak lah. Yang mana line tak berapa clear tu, tadi pun line terputus. Jadi Alhamdulillah kita boleh sambung semula. InsyaAllah kata ada apa agam malam esok, hari Selasa, kita akan sambung kembali kuliah kita sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.